yang dilakukan oleh Hamka dalam keadaan mungkin tahap bahasa Arabnya yang begitu tidak belajar di Timur Tengah, mendalami seperti mana tokoh-tokoh ulama lain, boleh menghasilkan tafsir lengkap 30 juzuk dan menghasilkan penerbitan lain, contohnya Sejarah Umat Islam. Sejarah Umat Islam, satu buku yang kalau kita nak melihat tentang asal-usul kedatangan Islam dalam masyarakat Melayu, maka orang akan rujuk kepada Sejarah Umat Islam. Alhamdulillah beberapa kali sampai ke Hamka, sampai ke Minang dan juga menziarahi perkampungan Hamka. Makamnya di Jakarta. Yang ada di Minang itu adalah bapaknya, Haji Abdul Karim Amrullah. Dan saya 2 tahun lepas lah yang terbaru sebelum PKP, sebelum COVID, saya membawa pelajar jurusan saya, Sejarah dan Tamadun Islam, untuk melihat seorang tokoh Islah di alam Melayu yang bernama Hamka. Dan tajuk yang diberikan kepada saya berkaitan dengan pendidikan Hamka ataupun keilmuan. Dan saya mengakui seperti mana yang telah diberikan oleh Prof. Fauzan tadi, yang mengatakan Hamka mempunyai metode yang tersendiri dalam konteks menulis ataupun memperolehi ilmu. Dan apa yang dibaca ataupun saya membaca dalam tulisan-tulisan yang mengkaji tentang Hamka, juga dia menulis seperti itu. Metode yang digunakan. Tapi apa yang saya nak tekankan tadi ialah kadang-kadang ini khususnya kepada pelajar-pelajar saya lah, ataupun boleh kita manfaatkan bersama. Kadang-kadang pelajar merasakan bahawa pembelajaran di tempat sendiri ataupun di lokaliti sendiri itu suatu perkara yang orang kata mendatangkan imperial, merasa merendah diri, kan, dan akhirnya menyebabkan mereka tidak terlibat dalam kegiatan ataupun sumbangan kepada masyarakat. Mereka menanti tokoh ataupun susuk individu yang pulang daripada Makkah, Madinah dan juga Al-Azhar sebagainya, menganggap ataupun menanti mereka untuk berkhidmat kepada masyarakat. Itu yang sering berlaku kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa kita lah. Dan bila kita melihat kepada Hamka ini, perkara itu tidak wujud, kan? Itu apa yang dilalui oleh Hamka itu suatu perkara yang macam menafikan keilmuan yang ada pada pakar ataupun tokoh di tempatan itu, suatu yang penting. Dan apa yang perlu diberi penekanan ialah seseorang itu sendiri harus bersungguh-sungguh mempelajari, mencari metod yang tersendiri macam yang disebutkan oleh Pak Hamka dan dinakalkan oleh anaknya Irfan. Dia kata, saya ni semasa 2-3 tahun sebelum Hamka meninggal dunia, saya merasa hairan macam mana bapa boleh menulis. Sebelah pagi selepas subuh dia mengadakan kuliah di Masjid Al-Azhar, kuliah tafsir. Dan daripada kuliah tafsir itulah dia selesaikan semasa di penjara 2 tahun oleh pemerintah Soekarno. Di tengah hari solat dan ada lagi tamu datang. Dan sebelah malam ada lagi tokoh-tokoh politik, rakan-rakan beliau datang untuk membincangkan isu-isu semasa. Hatta keluarga yang ada masalah rumah tangga datang, boleh katakan setiap malam. Dan bila melihat kepada kegiatan yang dilakukan oleh Hamka itu, dia menghasilkan 130 buku karya
Itu belum masuk lagi majalah panji masyarakat, pedoman hidup dan sebagainya yang lakukan. Dan itu sungguh mengagumi apa yang dilakukan oleh Hamka dalam keadaan mungkin tahap bahasa Arabnya yang begitu tidak belajar di Timur Tengah, mendalami seperti mana tokoh-tokoh ulama lain, boleh menghasilkan tafsir lengkap 30 juzuk dan menghasilkan penerbitan lain, contohnya Sejarah Umat Islam. Sejarah Umat Islam, satu buku yang kalau kita nak melihat tentang asal-usul kedatangan Islam dalam masyarakat Melayu, maka orang akan rujuk kepada Sejarah Umat Islam. Kemudian dalam hal-hal yang lain, novel, tafsir, tenggelamnya kapal Wendowi, di bawah lima Kaabah. Segala aktiviti penglibatan yang dilalui oleh Hamka semuanya ditulis. Maksudnya dia ni seorang perakam sejarah yang hebat. Hatta bila pergi ke Amerika, keluar buku ataupun terbitlah penulisan berkaitan dengan keberadaan Buya Hamka di Amerika. Kemudian dia cuma dibawa seketika saja, seperti mana yang dilaporkan oleh Irfan dalam bukunya Ayah. Itu dibawa ke Damsyik, Syria beberapa bulan sahaja, tapi dapat menghasilkan buku. Kan kalau kita lihat kepada penglibatan kita sekarang ni, kan pegawai-pegawai kita yang berada di luar berkhidmat dalam bertahun-tahun, tapi penulisan itu tidak berlaku. Itu yang perkara yang saya nak angkat, nak ditonjolkan kepada rakan-rakan dan juga peserta dalam forum pada malam ini. Dalam satu penulisan menyebut bahawa Hamka ni ada 3 ciri. Yang pertama, dia menulis sejarah, iaitu sejarah umat Islam. Dia sendiri merupakan pelaku sejarah. Dalam tempoh kehidupannya sepanjang 60 ataupun 50 tahun dah mula memperuntukkan masanya untuk menulis. Kan? Dan bila menulis ini bukan suatu perkara yang mudah lah, kan, dengan pelbagai sumber. Saya tengok apa yang diterangkan dalam penulisan tasawuf moden itu pun satu perkara yang luar biasa, dapat menghasilkan tasawuf moden itu. Dan satu aspek lagi yang disebutkan oleh penulis ini ialah dia juga suatu sejarah. So dia penulis sejarah umat Islam, dia pelaku sejarah dan dia sendiri merupakan sejarah dalam kehidupan umat Islam di rantau Nusantara ini. Okay, saya akhiri pembentangan saya di situ. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur di atas ruang waktu yang ada ini memberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit maklumat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.